Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi cikgu harap masing-masing boleh buka kamera. Cikgu tak boleh nak tunggu sebab cikgu ada target cikgu. Takkan cikgu nak tunggu 10 minit. Cikgu dah nak teruskan dah. Boleh ke cikgu nak teruskan pembelajaran kita malam ni? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi cikgu akan teruskan kita hari ini. Ya, dah habiskan azan sekejap. Okey semua, jadi sekarang boleh nampak ke skrin cikgu share? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi cikgu pada hari ini cikgu akan teruskan kepada kita punya bab 13. Cikgu nak habiskan terus bab ni. Kamu fokus 2 jam je. 2 jam je. Lepas tu kamu nak tidur, nak main game, rehat, ikut kamu. Sebab bab ni kamu kena faham, kamu akan jumpa balik dalam form 4. Bila jumpa balik dalam form 4, bab ni adalah bab yang masuk SPM. Okey, jadi bab 13 ni bercakap tentang apa? Dia bercakap tentang kebarangkalian. Kebarangkalian ni bila orang tanya kita, kita jadi macam tak tahu apa tu kebarangkalian. Jadi cikgu akan terangkan, walaupun cikgu dah terang minggu lepas, cikgu akan peruntukkan dalam 30 ke 40 minit nak recap balik. Apa itu kebarangkalian sebelum kita masuk ke isi kita hari ini. Okey, jadi semua cikgu harap semua salin lah. Okey, jadi cikgu akan terangkan lagi sekali definisi tentang kebarangkalian. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan terangkan. Selalu kan kalau kita nak pergi kepada topik, kita kena faham definisi dia. Jadi dekat sini cikgu akan pergi kepada definisi dulu. Definisi ni maksudnya maksud kebarangkalian tu. Okey. Kita baca, cikgu baca kan. Kebarangkalian ialah ukuran kemungkinan berlakunya suatu peristiwa. Okey, cikgu stop sampai situ dulu. Cikgu stop sampai sini. Tengok kepada kotak warna merah. Dekat sini cikgu highlight kemungkinan berlakunya sesuatu peristiwa. Peristiwa diterbahagi kepada 3 bahagian. Setiap peristiwa dia terbahagi kepada 3 bahagian. 1, 2, 3. Yang pertama adalah benda tu pasti berlaku. Benda itu adalah pasti berlaku. Okey. Yang kedua, dalam peristiwa dia boleh jadi mustahil berlaku. Mustahil untuk berlaku. Dan yang ketiga, kita bercakap tentang mungkin berlaku. Okey. Jadi cikgu nak highlightkan 3 benda ni supaya kamu faham situasi mana yang baru kita pakai kebarangkalian. Okey. Sekarang cikgu bagi gambaran. Cikgu bagi satu situasi. Situasi yang pertama, ada satu beg. Cikgu bagi ada satu beg dalam ni. Dalam beg ni dia ada guli. Guli warna biru cikgu letak 3. Guli warna hijau cikgu letak 2. Jadi dekat dalam beg kita ni, cikgu akan ambil satu guli secara random. Jadi dekat sini cikgu nak peristiwa. Peristiwa yang pertama, maksudnya peristiwa tu adalah cikgu ambil satu guli daripada beg tu secara random. Jadi peristiwa dia apa? Peristiwa yang pertama adalah mendapatkan guli biru. Okey. Jadi bila cikgu nak dapatkan guli biru, masing-masing boleh tengok kat depan.
Bila cikgu nak dapatkan guli biru, cikgu ambil random. Random ni secara tak pilih mana-mana. Maksudnya cikgu pejam mata, cikgu pergi selup tangan dalam beg tu, cikgu nak ambil satu guli. Sekarang ni, peristiwa mendapatkan guli biru ni maksudnya bila cikgu angkat tangan cikgu, cikgu akan dapatkan hasil dia guli warna biru. Jadi peristiwa untuk mendapatkan guli biru, dia dekat mana? Pasti berlaku, mustahil berlaku, mungkin berlaku. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Siapa ingat lagi? Mungkin berlaku. Pandai. Dia adalah mungkin berlaku. Kenapa kita cakap dia sebagai mungkin berlaku? Sebab boleh jadi bila kita ambil, kita selup tangan kita dalam beg tu, kita akan dapat guli hijau. Kita nak guli biru tapi boleh jadi kita boleh dapat guli hijau. Sebab apa? Sebab dalam beg tu bukan hanya ada guli biru, ada juga guli hijau. Itu adalah situasi mungkin berlaku. Habis nombor pertama. Jadi cikgu dah terangkan kamu tentang mungkin berlaku. Yang kedua, kita recap balik. Sekarang cikgu nak mendapatkan guli merah. Okey, daripada situasi ni, dalam beg ni, cikgu nak dapatkan guli merah. Rasa-rasa dekat pasti ke, mustahil ke, mungkin? Mustahil. Ya, pandai. Dia dalam keadaan mustahil berlaku. Macam mana dia nak berlaku? Padahal dalam beg tu ada guli warna biru dengan hijau je. Macam mana dia nak dapat guli merah? Jadi dekat situ kita letak dia sebagai mustahil berlaku. Okey, habis kat situ. Yang ketiga, yang seterusnya, cikgu ambil lagi satu beg. Dalam beg ni ada guli merah je. 1, 2, 3, 4, 5. Peristiwa yang ketiga adalah cikgu nak mendapatkan guli merah. Kamu rasa kalau cikgu nak dapat guli merah, pasti ke, mustahil ke, mungkin? Pasti. Ya, dia dalam keadaan pasti berlaku. Maksudnya, kenapa kita letak pasti berlaku? Sebab dalam beg tu ada guli merah saja. Habis dekat situ. Jadi cikgu dah terang. Peristiwa pasti berlaku macam mana, mustahil berlaku macam mana, mungkin berlaku macam mana. Okey, kita tengok balik definisi tentang kebarangkalian tu. Definisi dia bercakap tentang kemungkinan berlakunya sesuatu peristiwa. Jadi kebarangkalian yang kita nak kira dekat sini, dia adalah pada peristiwa mungkin berlaku. Kebarangkalian tak ada dekat pasti berlaku. Kebarangkalian tak ada yang kita nak kira ni, tak ada dekat mustahil berlaku. Yang kita kira semua benda pada malam ni adalah benda dekat mungkin berlaku. Ini nombor 3. Ada nilai kebarangkalian. Ada nilai kebarangkalian. Ni cikgu nak highlight awal-awal sebelum kita proceed further. Proceed lagi jauh. Okey, habis dekat situ. Jelas ke semua kat situ? Boleh faham? Boleh ke? Okey, baik. Okey. Sekarang cikgu nak baca pula ayat yang seterusnya. Ayat yang seterusnya, cikgu pergi kepada page sebelah. Cikgu copy balik definisi kebarangkalian. Tengok kat sini. Okey, kebarangkalian kita dah faham dah. Untuk sampai koma ni kita dah faham dah. Sekarang tengok pula yang warna kuning. Dinyatakan dalam bentuk pecahan ataupun peratus. Macam mana kita nak buat dia dalam bentuk pecahan? Macam mana kita nak buat dia dalam bentuk peratus? Okey, sekarang kita pergi kepada nilai kebarangkalian. Nilai kebarangkalian. Nilai kebarangkalian yang pertama sekali, dia boleh dibuat dalam bentuk pecahan. Macam mana? Okey, cikgu ambil satu situasi beg. Satu situasi beg. Dalam ni ada 3 guli biru dan 2 guli hijau. Jadi dekat sini, kita nak kira kebarangkalian. Bila kita nak kira kebarangkalian, dia nama singkat bagi kebarangkalian ni adalah P. P. Bila kamu nampak huruf P, kamu kena faham. P tu adalah kebarangkalian.
P itu adalah probability dalam bahasa Inggeris. Kebarangkalian in English probability. Jadi kita ambil P itu sebagai pengganti untuk kebarangkalian. Okey, habis. Okey, sekarang kita nak kira kebarangkalian untuk mendapatkan guli biru. Jadi cara kira dia adalah yang pertama kamu kena tengok ada berapa nilai guli biru dekat situ. Kita kira maksudnya nilai kebarangkalian ni, nilai kebarangkalian sebelum kita kira nilai kebarangkalian kamu kena faham tentang sampel. Maksudnya dekat sini ruang sampel. Sampel tu adalah apa yang ada dekat situasi tu. Jadi masing-masing kalau sampel ni cikgu nak tulis, cikgu tulis macam ni. Biru ada 3. Jadi cikgu namakan ini biru 1, cikgu tulis B1. Kemudian ini B2, cikgu tulis ini B2. Kemudian ini B3, cikgu tulis ini B3. Kemudian hijau. Hijau pula ada 2. Hijau 1, kita tulis hijau 1. Kemudian kita tulis hijau 2. Hijau 2. Itu adalah yang kita panggil sebagai sampel. Ingat, bila kita nak kira kebarangkalian, nak tak nak, mesti faham berapa sampel dia. Okey, seterusnya, lepas sampel, barulah kita pergi kepada jumlah. Ataupun kita pergi kepada bilangan lah. Bilangan sampel. Ini bilangan sampel. Okey. Nama dia NS. Ini cikgu dah ajar. NS macam mana nak kira? Lepas kamu dah senaraikan sampel dia, kamu kira berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dekat sini NS kita sama dengan 5. Jelas semua? Boleh faham kat situ? Okey, bagus. Jadi ingat step dia. Bila kita nak kira kebarangkalian, step pertama cari sampel. Step yang kedua cari bilangan sampel tu. Step ketiga baru kita pergi kepada nilai kebarangkalian. Jadi nilai kebarangkalian adalah kita bercakap tentang kekerapan data. Kekerapan data per dengan bilangan sampel. Sebagai contoh, ini adalah dia punya formula. Ini adalah dia punya formula. Sebagai contoh, kita pergi kepada kebarangkalian untuk dapatkan guli biru. Yang pertama, kita kira dia punya kekerapan data. Biru tu ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3. Jadi kita letak 3. Bilangan sampel dekat situasi ni berapa? Ada 5. Jadi dia dapat 3/5. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey, baik. Yang kedua, yang seterusnya, kebarangkalian untuk warna hijau. Jadi daripada warna hijau ni kita kira ada berapa warna hijau. Ada hijau 1, ada hijau 2. Jadi kita letak 2. Per dengan bilangan sampel dia 5. 2/5. Jadi inilah dia punya kebarangkalian dalam bentuk pecahan. Dalam bentuk pecahan. Okey. Lepas tu, pecahan cikgu dah terang. Kemudian dekat sini dia cakap peratus. Macam mana nak jadikan dia peratus? Okey, tengok dekat depan. Peratus, macam mana nak jadikan dia peratus? Ambil, kita buat peratus ni sebab apa? Sebab kita lagi senang nak nampak. 3/5. 3/5 nak tukarkan kepada peratus, kita darab 100. Okey, jadi masing-masing cuba tekan kalkulator. 3/5 darab 100. Dapat berapa? 60. 60. Maksudnya peratus guli biru yang ada dalam beg tu adalah sebanyak 60%. Manakala guli hijau, peratus dia berapa? Kita ambil 2/5 darab dengan 100. Berapa peratus untuk guli hijau? 40. 40%. Jadi kalau kamu tambah 60 tambah 40, kamu dapatlah 100%. Ini jumlah dia. Itu maksud dia peratus.
Jadi dekat sini, inilah nilai kebarangkalian. Jadi ingat, nak kira nilai kebarangkalian step pertama kena tahu tentang sampel. Step yang kedua kena tahu pula bilangan sampel. Yang ketiga baru kira kebarangkalian. Nak kira macam mana? Tengok formula yang cikgu bagi. Formula dia kekerapan data per dengan bilangan sampel. Okey, jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey, jadi sekarang cikgu nak bagi nampak lagi. Cikgu dah terang dah kebarangkalian tu apa. Sekarang dekat sini cikgu pergi pula tujuan. Tujuan, the purpose. Maksudnya setiap benda yang kita belajar dia mesti ada tujuan dia. Sekarang apa tujuan kita belajar kebarangkalian ni? Cikgu nak tanya Umar Rafiki. Tahu tak tujuan untuk kebarangkalian? Tak tahu. Okey. Jadi sekarang kita pergi kepada tujuan dekat sini. Tujuan dekat sini. Tujuan bermaksud untuk kebarangkalian adalah untuk kita membuat keputusan. Membuat keputusan. Apa maksud keputusan ni? Ini yang kita nak ni. Apa yang dimaksudkan dengan keputusan? Jadi, cikgu akan tunjukkan satu situasi. Okey, situasi dia dekat sini kita ada nama seseorang. Kita cakap nama dia Haziq. Okey, kita cakap nama dia Haziq Haziq ni, dia sekarang situasi dia nak pergi beli coklat. Dia ada coklat favorite. Haziq nak pergi beli coklat. Dan dekat sini Haziq ada dua pilihan. Pilihan pertama kedai A, kedai A. Pilihan kedua kedai B, kedai B. Okey. Jadi kedai A dengan kedai B ni adalah kedai yang jual coklat. Kedai jual coklat. Jadi sekarang dekat kedai A untuk Haziq, dia nak beli coklat. Kedai A, Haziq punya coklat, dia nak coklat warna biru. Dia nak coklat warna biru. Okey, kedai A, dalam kedai A, dia ada 5 coklat biru. Nisbah dia. Nisbah bagi kedai dia adalah, cikgu ada bagi 5 coklat warna biru. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Okey. Jadi dekat sini, daripada 5 coklat warna biru ni, tak apalah, cikgu tukar. Cikgu bagi 3 je. Kemudian, cikgu ada coklat warna hijau. Dalam kedai A, dia ada coklat warna hijau juga. Jadi coklat warna hijau, nisbah dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ada 7 coklat yang warna hijau. Itu dia. Jadi sekarang dekat kedai B, dia terbalik. Dekat kedai B dia ada 7 coklat warna biru dan dia ada 3 coklat warna hijau. Jadi kita tengok dekat sini. Kedai A, probability untuk kita dapatkan coklat biru berapa rasa-rasa? Apa probability untuk kita dapatkan coklat biru? Cuba kamu kira ada berapa? Berapa kebarangkalian untuk kita dapatkan coklat warna biru dekat kedai A? Cuba kira. Dapat tak? 70%. Okey. Coklat biru dekat kedai A, kebarangkalian dia dalam bentuk pecahan. 1, 2, 3. Maksudnya dekat sini kita letak 3. Per dengan untuk kita pergi kepada sampel dia, kita kena kira semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kebarangkalian untuk kita dapatkan coklat warna biru dekat kedai A adalah 3/10. Manakala untuk kedai B,
Kebarangkalian untuk kita dapatkan coklat warna biru dekat kedai B ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 per dengan 8, 9, 10. Ini adalah kebarangkalian nak dapat coklat biru di kedai A dan kedai B. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi Haziq ni jadi Haziq ni dia nak pilih kedai mana dia nak beli ni. Jadi dekat sini kita tak nampak lagi 3/10, 7/10 apa. Kita tukarkan dia kepada peratus. 3/10 darab 100. Cuba kamu tekan kalkulator. 3/10 darab 100 dapat berapa? 30%. Ya, 30%. Okey, sekarang kita tukar pula 7/10 darab 100 dapat berapa? 70%. 70%. Jadi daripada nilai inilah kebarangkalian. Inilah kita punya kebarangkalian. Jadi dekat sini Haziq dia ada dua pilihan tau. Haziq nak pergi kedai A ke kedai B. Kalau Haziq nak dapatkan coklat warna biru, Haziq pergi kat kedai A ke kedai B? B. Ya, dia akan pergi dekat kedai B. Sebab apa? Sebab peratusan untuk Haziq mendapatkan coklat warna biru dekat kedai B lagi tinggi daripada kedai A. Itu maksud dia. Kalau cikgu nak coklat warna hijau, cikgu pergi kedai A ke kedai B? Ke A. Ya, cikgu akan pergi dekat kedai A. Sebab apa? Sebab kebarangkalian ataupun peratusan untuk dapatkan coklat warna hijau adalah lagi tinggi dekat kedai A berbanding kedai B. Inilah kita belajar kebarangkalian. Inilah tujuan dia. Tujuan dia adalah yang depan ni. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Jadi kita kena ingatlah. Kita belajar kebarangkalian ni kita boleh apply dekat dunia nyata. Kita boleh apply dekat dunia nyata. Jadi dekat sini kita bila belajar sesuatu perkara, ingat kita kena tahu tujuan dia dulu. Kalau tak, buat apa kita nak forward tak tahu tujuan. Tapi kalau kita nak terus aku suka tambah-tambah ilmu tak ada masalah. Cumanya lagi seronok kalau kita belajar bila kita tahu tujuan dia. Okey, jelas ke semua? Boleh faham? Okey. Jadi dekat sini cikgu yang pertama awal kelas cikgu terangkan definisi yang kotak warna merah tu. Cikgu terangkan kebarangkalian ni dia ada dekat mana? Kebarangkalian hanya ada pada peristiwa yang mungkin berlaku. Itu pertama. Yang kedua, cikgu sambung kelas kita dengan penerangan dekat kotak warna kuning ni. Macam mana nak kira kebarangkalian? Ni, bentuk pecahan dan bentuk peratus. Ni cikgu ajar. Dan yang ketiga, kelas kita diteruskan dengan tujuan kita belajar kebarangkalian. Jadi bila orang tanya, apa tujuan kita belajar kebarangkalian? Untuk buat keputusan. Contoh, bila kamu balik rumah lambat, kamu kena berhadapan dengan dua orang. Yang pertama mak, yang kedua ayah. Kebarangkalian untuk mak marah adalah tinggi 70%. Kebarangkalian untuk ayah marah adalah rendah sikit 30%. Rasa-rasa bila kita balik lambat, kita lalu depan ayah ke lalu depan mak? Ayah. Ya, itulah maksudnya. Sebab apa? Sebab apa kita lalu dekat ayah? Sebab kebarangkalian untuk ayah marah lagi rendah nak dibandingkan dengan mak. Kita tak boleh cakap ayah tak marah langsung. Sebab apa? Sebab ni adalah peristiwa yang mungkin berlaku. Okey, jelas ke? Boleh faham? Okey, baik. Okey, baik. Okey, jadi habis. Itulah yang kita belajar pada minggu lepas. Cikgu nak kamu kena faham step dia. Step nak buat kebarangkalian yang pertama, kamu kena ada sampel dia. Kamu kena senaraikan semua. Senaraikan semua peristiwa hasil.
Semua hasil peristiwa. Kalau cikgu cakap sampel, kamu kena senaraikan semua hasil peristiwa itu. Okey. Contoh, cikgu pergi kepada dadu. Untuk siapa-siapa yang tak pernah tengok dadu, boleh tengok di hadapan. Okey, kita ada dah dadu dekat sini. Ni dadu dia. Okey, jadi peristiwa untuk sampel bagi dadu dekat sini kita kena senaraikan semua. Kita tak cakap dia dapat nombor 1. Kita tak cakap dia dapat nombor 2, nombor 3, nombor 4. Tak apa. Itu bukan isu dia. Sekarang ni sampel dekat sini adalah kita kena senaraikan semua hasil. Maksudnya dekat dadu kita boleh dapat apa? Dapat nombor 1. Kemudian nombor 2 sampailah nombor 6. Itu maksudnya sampel. Okey, kalau korang faham lagi, cikgu akan ambil contoh lain, iaitu cikgu ambil contoh duit shilling. Duit shilling. Okey. Jadi duit shilling dekat sini kita nak tos duit shilling tu kita nak baling duit shilling tu ke atas. Okey. Duit shilling, untuk sampel duit shilling dia ada dua keadaan, sama ada yang ini selalu orang panggil kepala. Yang ni orang panggil ekor. Jadi kita kena senaraikan semua hasil bila kita lambung duit shilling tu. Dia boleh jadi kepala dan dia boleh jadi kita dapat belah ekor. Itu maksud sampel. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, kemudian cikgu pergi pula kepada bilangan sampel. Bilangan sampel dekat sini adalah kamu kira jumlah jumlah hasil dia. Sebagai contoh untuk dadu ni, NS untuk dadu kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita dapat 6. Untuk duit shilling, NS dia adalah 1, 2. Kita dapat 2. Okey. Jadi habis. Dah sampai ke? Kejap. Belum. Okey. Jadi itu dia sampel dengan bilangan sampel. Yang ketiga, yang terakhir, baru kamu boleh kira kebarangkalian. Baru kamu boleh kira dia punya kebarangkalian. Kebarangkalian adalah kita pakai formula P sama dengan kekerapan data. Kekerapan data per dengan bilangan sampel. Okey. Jadi daripada dua situasi di atas ni, cikgu nak untuk dadu, cikgu nak semua orang cari kebarangkalian untuk dapatkan nombor genap. Cuba buat. Nombor genap. Berapa kebarangkalian nak dapat nombor genap? Yang kedua, duit shilling, cikgu nak kamu kira kebarangkalian untuk dapatkan kepala. Okey, dah siap, hantar dekat cikgu. Pakai formula yang sama sahaja. Formula tak berubah. Okey, buat je Dah siap hantar dah siap hantar kat WhatsApp cikgu. Cikgu nak pergi buka pintu je. Okey.
Cuba buat. Kak Irina dapat ke? Wan Naim dapat ke? Belum. Okey. Cikgu bagi masa lagi 2 minit. 1 minit lah. Oh. Ya, ada nak tanya soalan? Nombor genap ni yang mana kan ada 246. Betul. Itulah nombor genap 246. Ada 3 lah kekerapan dia. Okey. Nak bentuk peratus ke kak? Tak, bagi bentuk pecahan je. Bagi dalam bentuk pecahan ya. Kepala dia satu. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Umar Rafiki dapat tak? Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan mendapatkan nombor genap. Kamu kena kira ada berapa dulu nombor genap dalam sampel tu. Okey, ni sampel dia. Ada berapa nombor genap? 1, 2, 3. Jadi kekerapan data untuk nombor genap adalah 3. Dengan bilangan sampel. Bilangan sampel kita ada 6. Jadi kita letak 3/6. Jadi itu jawapan dia. Cuma dia boleh kecilkan lagi. 3 dengan 6 dalam sifar 3. 3 boleh bahagi 3. 6 pun boleh bahagi 3. Jadi 3 bahagi 3 kita dapat 1. 6 bahagi 3 kita dapat 2. Habis dekat situ. Jelas ke untuk situasi yang pertama nombor 1 ni boleh faham semua? Boleh. Okey, cikgu pergi pula. Cikgu pergi pula kepada nombor 2. Kebarangkalian untuk mendapatkan kepala. Ada berapa kepala dekat sini? Kepala ni ada 1 je. Jadi bila dia ada 1, kita letaklah 1. Dengan bilangan sampel. Ada berapa bilangan sampel ini? 2. Jadi kita letak 1/2. Inilah dia punya jawapan. Jelas ke semua? Dekat nombor 1 ni lah kebarangkalian dia. Dekat nombor 2 ni lah kebarangkalian dia. Jadi kebarangkalian bila dia tak cakap nak tukarkan kepada peratus, tak payah tukarkan. Bagi jawapan dalam bentuk pecahan sahaja. Jelas ke semua? Nak dengar lagi sekali? Yes. Okey. Inilah yang dimaksudkan. Nak kira kebarangkalian ada 3 step. Cari sampel, cari bilangan sampel, baru kira kebarangkalian guna formula ni. Okey. Jadi sekarang kita test satu lagi soalan yang kita dah pernah buat. Yang kita dah pernah buat. Tak apa. Cikgu buat soalan cikgu. Okey. Dalam satu kotak. Satu kotak mengandungi kad. Cikgu letak satu kotak mengandungi kad yang terdiri daripada
yang terdiri daripada huruf K, H, A, I, R, U, L. Ni dalam kotak tu dia ada kad K, H, A, I, R, U, L. Sekarang daripada situasi keadaan sekarang, cikgu nak kamu kira kebarangkalian untuk mendapatkan huruf vokal. Okey, cuba kira kebarangkalian daripada kad ni, daripada kotak tu. Daripada dalam kotak dia ada kad, ada Khairul. K H A I R U L. Jadi cikgu nak ambil secara random kad yang terdiri daripada huruf vokal. Berapa kebarangkalian untuk cikgu dapatkan kad huruf vokal daripada kotak tu? Jelas ke soalannya? Boleh faham? Boleh. Okey, cuba buat. Dahsyat hantar kat cikgu. Nak kata anak pecahannya. Nak pecahan je. Nak pecahan je. Okey, jap hantar. Oh, kita dah siap peratus, baru cikgu kata tak payah buat peratus. Tak apa. Tapi okey je. Bila dah dapat nilai pecahan tu, maksudnya kamu dah kira betul dah. Bagus. Bagi pecahan je, tak payah peratus. Pandai. Bagus. Dah ada yang dapat dah. Okey, cikgu bagi masa. Okey, pandai. Bagus. Senang je. Cuma cikgu nak faham, bagi kamu faham betul-betul dia punya konsep. Okey, 1 minit lagi. Okey, waalaikumsalam. Pandai. Bagus. Ya, pandai. Bagus. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, cara menulis jawapan yang tepat bila dia suruh cari nilai kebarangkalian. Yang pertama kita tulis sampel dia. Kita kena tulis sampel dia, step by step. Jadi sampel dia ada apa kat sini? Yang pertama dalam kotak tu, dia ada huruf ni. Jadi cikgu letak sampel dia K. Lepas tu H. Lepas tu A. Lepas tu I. Lepas tu R, U dan L. Ini adalah dia punya sampel. Ni step dia untuk kita tulis jawapan nanti. Yang kedua, kita kira pula bilangan sampel dia. Bilangan sampel. Bilangan sampel NS ada berapa dalam ni? Jadi kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dekat sini NS dia ada 7. Baru kita masuk kepada kita punya probability. Kita punya kebarangkalian PV. Sekarang kita nak huruf vokal. Kod-kod ada yang tak tahulah apa tu huruf vokal, cikgu tunjuk. Huruf
vokal. Huruf vokal adalah satu huruf yang terdiri daripada A, E, I, O, U. Jadi dekat sini, mana ada A, E, I, O, U? Yang pertama A, I dengan U. Jadi kekerapan data untuk huruf vokal ada 3. Jadi kita letak 3 per dengan bilangan sampel ada 7. 3/7. Ini adalah dia punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Ada siapa-siapa nak tanya cikgu soalan ke? Umar Rafiki, jelas? Yes. Okey. Akilah jelas ke Akilah? Jelas. Okey, inilah dia, inilah cara kira kebarangkalian. Okey, habis dah dekat sini. Cikgu ada masa cikgu ada masa sejam, lebih kurang sejam 10 minit je. Ini cikgu recap, cikgu recap lesson kita minggu lepas. Jadi cikgu harap kamu dah jelas bila cikgu suruh cari nilai kebarangkalian. Lepas ni kamu kena senaraikan apa sampel dia. Lepas tu kamu kena senaraikan bilangan sampel dia. Akhir sekali baru kamu kira dia punya nilai kebarangkalian. Nak bagi nampak kemas je. Kalau kamu tulis 3/7, betul dah. Okey, habis kat sini. Jadi minggu ni kita nak belajar apa? Kita nak belajar apa? Okey. Tapi cikgu macam ragu-ragu lagi lah. Kita buat satu lagi soalan boleh ke? Boleh ke semua kita buat satu lagi soalan? Boleh ke? Okey. Okey. Jadi kita buat satu lagi soalan. Satu lagi soalan. Cikgu nak dalam satu beg. Cikgu nak dalam kotak. Cikgu nak kaitkan untuk lesson hari ni. Dalam satu kotak, dia terdiri daripada bola biru, bola hijau dan bola merah ada 2, bola biru ada 1. Bola merah ada 2, 1, 2. Lepas tu bola biru ada 1. Okey, bola biru ada 1. Okey, sekarang cikgu nak kamu kira kebarangkalian untuk cikgu dapatkan bola merah. Dan kamu nak kena kira bola biru. Kira dua-dua. Okey, cuba kira. Kira macam tadi yang macam tadi yang cikgu tunjuk, buat sampel dia dulu. Baru kira NS dia. Hantar kat cikgu, cikgu nak tengok berapa ramai dapat jawab. Nazhan dapat jawab tak tu? Tengah jawab. Okey.
Okey, bagus. Cikgu bagi lagi 2 minit tepat pukul 9.27 cikgu terangkan. Okey, 1 minit lagi. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Alisara dapat ke? Erina dapat ke Erina? Ada orang tak ni? Nazhan dapat Nazhan? Dapat cikgu. Okey, jadi masing-masing bila kita nak kira P ni kebarangkalian, M ni merah, P ni kebarangkalian, B tu biru. Okey, jadi sekarang kita kena cari dia punya sampel. Ingat, sampel ni penting ya, sampel ni penting. Jadi sampel untuk situasi ni adalah dia ada berapa bola merah? Ada 2. Jadi kamu tak boleh tulis merah dengan biru, tak boleh. Kamu kena tulis dekat sini merah 1, dekat sini merah 2. Sebab apa? Kita nak bagi tahu yang dalam kotak tu ada 2 biji bola merah. Jadi kita buat M1 dan M2. Kemudian ada biru. Jadi dekat sini kita letak dia biru. Jelas ke semua untuk sampel? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Untuk nilai NS, untuk nilai bilangan unsur, bilangan sampel tu, ada berapa? Kita kira 1, 2, 3. Jadi dekat sini kita letak 3. Itu sahaja. Jadi sekarang bila cikgu minta kira kebarangkalian, inilah data yang kamu kena pakai. Contoh, kita pergi kepada kebarangkalian untuk dapatkan bola merah. Merah ada berapa? Kira dia punya kekerapan. Ada 1, 2. Jadi kita letak 2. Per dengan NS. NS kita 3. Jadi mendapatkan bola merah adalah 2/3. Tu jawapan dia. Untuk bola biru, kita kira data. Berapa ada bola biru dekat sini? Ada 1 je. Jadi kita letaklah 1. Per dengan ada berapa NS? Ada 3. Jadi inilah kebarangkalian nak dapat bola merah dan kebarangkalian nak dapat bola biru. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Nak dengar suara sikit? Jelas ke? Jelas. Okey, baik. Okey, habis dah. Jadi hari ni kita nak belajar apa? Kita nak belajar kalau kita nak ambil 2 biji bola. Sekarang ni ini adalah yang warna merah ni, ini 2/3, 2/3 dengan 1/3 adalah kebarangkalian untuk cikgu dapat 1 je bola. Contoh, nak dapat bola merah, cikgu nak ambil 1 bola merah, kebarangkalian dia adalah 2/3. Manakala
untuk cikgu ambil bola biru, kebarangkalian dia adalah 1/3. Jadi yang kita nak belajar pada hari ini adalah kita nak ambil 2 biji bola. Macam mana tu? Tengok dekat depan. Okey, cikgu akan terangkan. Saya tengok cikgu ambil nota, ambil soalan ni sebenarnya. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang kita nak masuk. Kita nak masuk topik kita hari ni. Okey. Sebuah kotak mengandungi 2 biji bola merah. Okey, cikgu lukislah, walaupun cikgu dah lukis tu, cikgu lukis lagi sekali. Okey, dia ada kotak dan dalam kotak ni ada 2 biji bola merah. Kemudian ni kemudian ada 1 biji bola biru. Ada 1 biji bola biru dekat sini. Okey. Sekarang dekat sini highlight dia adalah yang kita nak belajar benda baru adalah kita ambil 2 biji bola diambil secara rawak. Dia ambil 2. Tadi yang minggu lepas, ni minggu lepas kita ambil 1 je. Sekarang dia ambil 2. Macam mana kita nak senaraikan dia punya kebarangkalian dia? Macam mana kita nak dapatkan jumlah sampel? Sampel dulu, baru lepas ni cikgu ajar kebarangkalian. Kita nak kira sampel dengan NS. Kita nak kira sampel dengan NS. NS ni maksudnya NS ni bilangan sampel tu. Jadi sekarang masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan ajar kamu menggunakan satu teknik, iaitu nama dia gambar gambar raja pokok. Gambar raja pokok. Jadi dekat sini gambar raja pokok dekat sini yang pertama sekali, ambilan pertama kan dia nak ambil 2 biji bola. Sekarang ini cikgu ambil ambilan yang pertama. Ambilan pertama kita kena senaraikan semua yang ada dalam kotak ni. Sebagai contoh, kita ada merah 1. Jadi kita letak merah 1. Kemudian kita ada merah 2. Kita letak merah 2. Kemudian kita letak biru. Maksudnya apa? Maksudnya masa ambilan yang pertama mungkin kita terambil merah 1. Mungkin juga kita terambil merah 2. Dan mungkin juga kita terambil biru. Jelas ke semua kat sini? Boleh faham? Boleh. Okey, sekarang ni ambilan pertama. Untuk ambilan kedua. Untuk ambilan kedua. Masing-masing boleh tengok. Ambilan kedua. Situasi sekarang adalah kita dapatkan bola merah pertama. Merah 1. Bila cikgu dah ambil merah 1, cikgu tak boleh bubuh dah dalam ni merah 1. Sebab apa? Sebab cikgu dah ambil dia. Jadi yang tinggal untuk kita ambil adalah merah 2 dengan biru. Itulah pilihan kita. Okey, itulah cara dia. Jadi mana sampel dia? Yang pertama, dia akan letak sebagai kurungan. Kita letak kurungan. Kurungan ni maksudnya kita letak. Ambilan pertama ni kes ambilan pertama, bola pertama tu merah 1. Jadi kita letak merah 1. Koma, ambilan kedua tu kita ambil pula merah 2. Jadi dekat sini kita letak merah 2. Jadi inilah situasi dia. Inilah situasi dia. Maksudnya apa? Maksudnya dekat sini adalah bola pertama. Dekat sini apa? Dekat sini adalah bola kedua. Jelas ke semua? Kat situ boleh faham? Boleh. Okey. Yang belah bawah kita teruskan. Yang belah bawah. Merah 1 jumpa pula dengan bola biru. Maksudnya mungkin hasil yang kita ambil daripada kotak tadi, kita mula-mula ambilan pertama kita dapat merah 1.
ambilan kedua kita dapat biru. Tu situasi untuk merah 1. Okey. Untuk yang kedua. Yang kedua ni pula kita senaraikan. Kod-kod kita terambil untuk ambilan yang pertama tu merah 2. Maksudnya dekat sini kita terambil merah nombor 2. Jadi kita dah padam dah. Kita dah terambil merah 2. Sekarang yang tinggal dalam kotak tu bila kita dah ambil merah 2, dia tinggal merah 1 dan warna biru. Jadi sampel dia dekat sini, hasil dia dekat sini. Bola pertama merah 2, jadi kita letak merah 2. Bola kedua merah 1, kita letak merah 1. Itulah hasil dia. Maksudnya kan sampel adalah kita kena senaraikan semua hasil daripada situasi ni. Jadi cikgu tengah hasilkan ni. Cikgu tengah senaraikan hasil dia. Okey, kemudian merah 2 sebagai bola pertama dan biru sebagai bola kedua. Habis dekat situ. Akhir sekali, akhir sekali masing-masing boleh tengok di hadapan. Untuk yang ini kita ada merah 1, merah 2 dengan biru. Akhir sekali yang situasi biru adalah bola pertama dia ambil adalah bola biru. Jadi yang tinggal dekat sini merah 1 dengan merah 2. Jadi kita letak merah 1 dengan merah 2. Dan hasil dia apa? BM1. Maksudnya bola pertama bola biru dan bola kedua bola merah 1. Bola pertama bola biru dan kemudian yang kedua adalah bola merah 2. Itu adalah cara kita senaraikan sampel kalau dia nak ambil 2 ambilan pula. Yang tadi situasi yang sama juga, cumanya yang ini kita ambil 1 ambilan sahaja. Kalau 1 ambilan kita boleh terus dapat dia punya sampel M1, M2 dengan biru. Tapi kalau ada 2 ambilan pertama kita kena senaraikan dah. Ambilan kedua pun kita kena senaraikan dah. Jadi dekat sini sampel dia adalah sampel untuk soalan ni adalah kita kena senaraikan. Yang pertama kita kena buka kurungan M1, M2, tutup kurungan. Kemudian M1, B, tutup kurungan. Kemudian M2, M1, tutup kurungan. Senaraikan semua. M2, B. Kemudian B, M1. Akhir sekali B, M2. Jadi kita tutup kurungan. Inilah kita punya sampel kalau dia ambil 2 ambilan. Jelas ke? Boleh faham? Okey ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi NS dia macam mana dekat sini? NS dia kita kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NS dia ada 6. Ini adalah situasi yang sama. Cumanya dekat atas kita ambil 1 je bola. Lepas tu kita ambil 1 je bola. Sekarang dekat belah bawah ni adalah situasi yang kita belajar benda baru ni. Ini benda baru minggu ni. Adalah dia ambil 2 biji bola pula. Jelas ke? Nak dengar suara sikit? Okey ke semua? Okey. Baik. Okey, baik. Okey. Jadi daripada situasi tu, dia benda yang sama je. Cikgu nak kamu cuba buat soalan B. Tak payah kira kebarangkalian lagi. Macam minggu lepas cikgu ajar satu-satu. Cikgu ajar sampel, lepas tu cikgu ajar NS, baru kira kebarangkalian. Kita tak masuk lagi kebarangkalian. Cikgu nak kamu senaraikan sampel dengan jumlah sampel sahaja.
Maksudnya daripada soalan B, bagi tahu cikgu apa sampel dia dan apa bilangan sampel dia. Okey, cuba buat. Cikgu bagi masa nak selesaikan 3 minit. 3 minit cikgu bagi. Okey, cuba buat Cikgu tak izin makan Siapa yang ada masalah boleh bagi tahu cikgu Umar Rafiki boleh buat tak tu? Ya, cuba. Okey, cuba tahu. Eh, 2 minit lagi. Akila boleh buat tak tu? Tengah buat lagi. Tengah buat lagi. Okey. Jangan risau cikgu terangkan tahu nanti.
Betul tak cikgu? Okey, cikgu tengok. Ya, pandai. Bagus. Betul lah tu. Betul. Bagus. Okey, 1 minit lagi. Cikgu bagi masa. Kak Irina. Dapat dah Kak Irina jawapan dia? Belum lagi cikgu. Belum lagi. Okey. Okey, habis sudah masa yang diberikan, cikgu akan mula tunjuk dekat hadapan. Okey, jadi masing-masing habis dah masa yang diberikan. Boleh ke cikgu nak mula buat soalan B? Boleh ke masing-masing? Nak dengar suara sikit boleh ke? Boleh. Okey, jadi kita pergi kepada soalan B. Dia benda yang sama je. Dia benda yang sama je. Okey, macam tadi sebab tu cikgu tunjuk contoh tadi. Okey, macam mana tu? Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan sekali dengan lukisan. Dalam sebuah kotak. Okey, cikgu tulis kotak dia. Cikgu lukis kotak dia. Ni kotak kita. Ada 3 keping kad. Yang pertama kad A. Cikgu letak kad yang pertama kad A. Yang kedua kad B. Cikgu letak kad B sebagai kad kedua. Dan kita ada kad C. Cikgu letak kad C sebagai kad yang ketiga. Okey, habis dekat situ. Okey, jadi sekarang ni, sekarang di situasi kita yang terkini adalah dia ambil 2 keping kad. Dia ambil 2 keping kad. Kalau dia ambil 1 keping, masing-masing boleh tengok Kalau dia ambil 1 keping, dia tak ada masalah. Sampel dia adalah kad A, kad B, kad C. Kita hasil daripada kotak tu. Boleh jadi kita terambil kad A, boleh jadi kita terambil kad B, dan boleh jadi kita terambil kad C. NS kita dekat sini, kalau 1 keping NS kita kat sini 1, 2, 3. Kita dapat 3. Ini adalah situasi kalau kita ambil 1 keping. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke? Boleh faham ke sampai sini? Boleh. Okey, baik. Sekarang dia nak ambil 2 keping kad. Jadi, kamu kena bahagikan kepada 2 bahagian. Yang pertama, kad pertama. Kad pertama.
kad pertama daripada kotak tu boleh jadi diambil kad pertama dia kad A, boleh jadi diambil kad B, kad pertama dan kad C diambil dijadikan dia kad pertama. Boleh jadi. Boleh jadi. Mungkin kan kita cakap kebarangkalian ni adalah pada sesuatu yang mungkin. Jadi, lepas kita dah ambil kad pertama, kita nak ambil kad kedua pula. Kita nak ambil kad kedua. Bila kita nak ambil kad kedua, kamu kena faham situasi tu. Situasi kita ada satu kotak. Ada satu kotak. Kotak kita ada A, B, C. Sekarang yang nombor satu ni, nombor satu ni A ni, dia dah ambil kad A sebagai kad pertama. Jadi baki dalam kotak tu dia tinggal B dengan C. Jadi kita letak kad kedua boleh jadi kad B dan kad kedua juga boleh jadi kad C. Jadi hasil ni adalah hasil. Hasil dia apa kat sini? Hasil dia mungkin dia jadi A tu sebagai kad pertama, B tu sebagai kad kedua. Ataupun A tu sebagai kad pertama, C tu jadi kad kedua. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Yang seterusnya dia ambil kad B. Ni A, B, C. Bila dia ambil kad B, kad yang seterusnya tinggal A dengan C sahaja. Jadi dekat sini kita ada A, C. Jadi hasilnya apa? B tu sebagai kad pertama, A tu sebagai kad kedua. B tu sebagai kad pertama, C tu sebagai kad kedua. Dan akhir sekali adalah apabila dalam kotak tu untuk kad pertama kita ambil C. Jadi bila kita ambil C, dalam kotak kita tinggal A dan B sahaja. Jadi kita letak A dan B. Jadi apa kad-kad dia? Apa hasil dia? Dia boleh jadi C, A. Dia boleh jadi C sebagai kad pertama, B kad kedua. Nampak? C turun ke sini jadi B. Sebab tu dia jadi CB. Jelas ke semua kat sini? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Jadi bila cikgu bercakap tentang sampel, bila kita bercakap tentang sampel, kita kena senaraikan semua kemungkinan hasil daripada peristiwa ni. Maksudnya kamu kena tulis semua ni. A, B, A, C. Kemudian B, A, B, C. Kemudian C, A, C, B. Ini adalah jawapan untuk sampel. Dan NS bilangan sampel dia kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NS dia adalah sama dengan 6. Dia berbeza, dia berbeza. Kalau satu kepingkat lain situasi dia. Kalau dua kepingkat lain pula situasi dia. Jadi kita tak kira kebarangkalian. Lu kita nak kira sampel. Kenapa kita nak kena kira sampel dengan betul? Sebab bila kita kira sampel dengan betul, kita dapat bilangan yang betul. NS ni dia betul. Sekarang bila NS tu betul, baru kita boleh proceed kepada kebarangkalian. Benda yang sama macam yang cikgu terang. Contoh macam ni tadi. Kita kira sampel. Lepas tu kita kira bilangan sampel. Akhir sekali baru kira kebarangkalian. Sebab itulah cikgu dekat sini cikgu tak ajar lagi. Cikgu tak tunjuk lagi kiraan yang ada kebarangkalian. Cikgu hanya ajar kamu cara keluarkan sampel dan bilangan sampel. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey. Jadi cikgu teruskan pula kepada soalan yang seterusnya. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey. Jadi masing-masing sebiji dadu dilambungkan sekolahku. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Sekarang ni kita ada 2 set pula. Tadi cikgu ajar, cikgu tunjuk contoh dia dalam kotak yang sama. Ini pun kotak yang sama.
Sekarang ini dalam kotak berbeza. Macam mana? Macam mana? Maksudnya dalam sini dia ada grup X. Grup X, cikgu buatlah kotak bagi kamu. Cikgu buat kotak. Grup X. Dalam X, dia ada nombor 1, 2, 3. Dalam Y, dia ada kotak Y pula. Kotak Y ataupun kumpulan Y, dia ada 4, 5, 6. Jadi, kita nak kena senaraikan dia punya sampel dan NS. Macam mana nak buat? Okey, cikgu tunjuk. Jadi, satu nombor masing-masing dipilih secara rawak daripada set X dan set Y. Maksudnya dimension dekat set yang pertama adalah bahagian X. Dan set daripada bahagian X untuk kad yang pertama boleh jadi kad nombor 1, boleh jadi kad nombor 2, boleh jadi kad nombor 3. Dan untuk bahagian Y, bahagian Y. Daripada bahagian Y, kamu kena senaraikan semua 4, 5, 6. Jadi 4, 5, 6. Hasil dia apa? Mungkinlah ambilan pertama dapat nombor 1 dekat X dan nombor 4 dekat Y. 1 dekat X, 5 dekat Y. 1 dekat X, 6 dekat Y. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke? Boleh faham ke? Hello. Nakib, jelas ke Nakib? Boleh faham ke Nakib? Boleh. Okey. Jadi daripada nombor 2, kita ada 4, 5, 6 juga. Jadi dekat sini 2, 4, 2, 5, 2, 6. 2 ni apa? 2 ni maksudnya kad pertama dia dapat nombor 2. Ni kad kedua dia dapat nombor 4. Tu maksud dia. Nombor 3 kita senaraikan. 4, 5, 6. Jadi dekat sini kita dapat 3, 4. Lepas tu 3, 5. Dan akhir sekali kita dapat 3, 6. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi sampel untuk soalan ni, kamu kena tulis balik semua yang ni. Kamu kena tulis balik semua yang ni. Kamu kena tulis balik semua untuk dimasukkan kepada sampel. Ni cikgu tulis. Cikgu copy cepat sikit. Jadi NS dia apa? NS dia adalah kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. NS dia ada 9. Inilah jawapan untuk sampel dengan NS. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Ini adalah situasi ada 2 jenis ambilan. 2 jenis ambilan. Macam tadi lah. Macam tadi ni 2 jenis ambilan. 1 kad pertama, 1 kad kedua. 2 dah. Yang ni bola. Bola pertama, bola kedua. Dah. Okey. Jadi daripada situasi dekat sini, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan B. Cuba buat soalan B. Keluarkan dia punya sampel. Keluarkan dia punya sampel. Kalau kamu tak nampak juga, cikgu bagi nama lah. 3 orang lelaki ni. Tak apa, kamu keluarkan dulu. Kamu keluarkan. Dia lambat. Okey. Cikgu bagi masa 3 minit. Cuba buat. 3 minit cikgu bagi masa. Ya, cikgu minta air.
Puan Naim dapat buat ke? Keluarkan sampel untuk soalan B tu. Soalan B ni saya pening sikit tu. Soalan B pening. Okey. Pening yang mana tu Puan Naim? Cara nak keluarkan lelaki dengan perempuan ni. Okey, tak apa cikgu tunjuk pada ni Okey, jadi kok kamu pening, jadi cikgu akan mula tunjukkan soalan B. Ini adalah soalan yang terakhir sebelum kita nak masuk kepada kebarangkalian. Cikgu akan guna soalan ni juga untuk kira kebarangkalian. Okey, semua boleh ke cikgu mulakan? Boleh ke cikgu mulakan? Boleh. Okey, baik. Dalam satu kumpulan, kita cakap dalam kelas. Dalam satu kumpulan, ada 3 orang lelaki. 3 lelaki. Dia sebenarnya boleh je L1, L2, L3. Tapi kat sini, cikgu tak nak pakai L1, L2, L3. Cikgu nak pakai nama. Nak bagi kamu lagi jelas. Jadi, 3 orang lelaki. L yang pertama, cikgu letak nama dia Aiman. Dia tak nama singkat-singkat sikit Okey, cikgu letak nama dia Mat Mat. Mat. Mamat lah, Mat. Okey, Mat. Yang L yang kedua, cikgu letak dia Man. Okey, Man. Dan L yang ketiga, cikgu letak nama dia Jad. Cikgu letak nama dia Jad. Senang cikgu nak tulis. Okey, Jad. Mat, Man, Jad ni adalah 3 orang lelaki tu. Dan seorang perempuan. Perempuan ni cikgu namakan dia Ain. Jadi ni satu kumpulan pembentangan ni Satu kumpulan pembentangan ni. Okey. Ada Mat, Man, Jad dan Ain. Okey. Cikgu nak ubah nama Mat ni kepada Dam. Adam lah sebab payah nak sebut. Okey, Dam. Okey, kita ada Dam, Man, Jad dan Ain. Tu lebih jelas lah. Okey, jadi dekat sini kita nak dapatkan sampel dia. Macam mana? Okey, yang pertama adalah kita pergi dulu dekat yang belah perempuan tu. Kamu boleh je nak buat 3 lelaki dulu ataupun perempuan dulu. Tak ada masalah. Dekat sini kita pergi pula kepada 1 orang perempuan. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok. Tengah tengok ke semua? Nak dengar suara sikit? Tengok. Okey. Jadi, dalam kumpulan ni, dalam kumpulan... Cikgu. Ya? Cikgu share screen sekarang ni. Cikgu tengah share screen. Tak nampak ke? Tak. Ya, cikgu dah share. Nampak dah? Kita keluar, kita masuk balik. Nampak dah? Ya. Kalau tak kena restart. Okey, jadi nampak dah Umar? Boleh nampak. Okey, baik. Okey, jadi ni kumpulan ni Okey, sekarang ni wakil pertama. Cikgu nak pilih wakil pertama. Wakil pertama dekat dalam kumpulan, dia boleh jadi Adam. Dia boleh jadi Man. Dia boleh jadi Jad. Dia boleh jadi Ain. Maksudnya 4 orang ni, cikgu dia tak mention pun dia boleh dia mesti lelaki, dia mesti perempuan. Dia bagi tahu apa? 2 orang dipilih secara rawak. Rawak ni maksudnya random. Jadi daripada Dam, Mat, Jad dan Ain tu, seorang guru tu boleh je pilih Adam. Boleh juga dia pilih Man. Boleh juga dia pilih Jad. Maksudnya daripada 4 orang ni, 1 orang sahaja. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham?
Boleh. Okey, baik. Okey. Jadi sekarang cikgu bagi situasi dia sekarang daripada Adam ni kita nak pilih pula wakil kedua. Okey, untuk wakil kedua. Lepas kita pilih Adam, takkan kita nak pilih Adam lagi. Dia dah tak jadi dua orang. Adam dan Adam itu seorang. Jadi dekat sini cikgu buanglah nama Adam. Jadi bila cikgu buang nama Adam, dekat sini dia tinggal siapa? Dia boleh jadi Man, dia boleh jadi Jad, dan dia boleh jadi Ain. Maksudnya hasil dia apa? Hasil dia wakil pertama adalah Adam. Dan wakil kedua yang pertama tu boleh jadi Man. Maksudnya yang terpilih untuk wakil untuk pembentangan bengkel ni adalah Adam dan Man. Situasi kedua masih lagi Adam. Cumanya orang yang kedua adalah Jad. Dia tukar kat situ. Dan Adam boleh juga dia jadi orang pertama dan orang yang kedua boleh jadi Ain. Itulah maksud dia. Jelas ke semua kat sini? Boleh faham? Boleh. Okey, sekarang kita Boleh. pergi pula kepada kalau orang pertama tu Man. Maksudnya daripada kita punya situasi ni, lepas kita pilih Man sebagai orang pertama, Man ni kita buang. Jadi yang tinggal sekarang apa? Adam, Jad dan Ain. Jadi hasil dia apa? Yang pertama boleh jadi Man dan Adam. Dan boleh jadi Man dan Jad. Akhir sekali boleh jadi Man dan Ain. Itu maksud cikgu. Ini hasil-hasil dia. Inilah yang kita nak kena masukkan ke dalam sampel. Sampai situ okey? Jelas ke sampai situ? Jelas. Tu dia. Jadi yang kedua, kita ada Jad. Jadi bila kita ada Jad, kita janganlah ambil Jad dah. Kita ambillah Dam, Man, Ain. Dam, Man dan Ain. Jadi dekat sini kita ada Jad, yang terpilih Jad dan Adam. Dan yang kedua, Jad dan Man. Okey. Dan yang ketiga, Jad dan Ain. Okey, yang terakhir, kalaulah kita ambil Ain sebagai orang pertama, jadi tinggallah Dam, Man, Jad. Dam, Man, Jad. Jadi kita pergi Ain sebagai ambilan pertama, Dam sebagai ambilan kedua. Ain sebagai ambilan pertama, Man sebagai ambilan kedua. Ain sebagai ambilan pertama, Jad sebagai ambilan kedua. Habis dekat sini. Inilah sampel dia. Ada orang tanya cikgu. Kita tengok Kita tengok satu situasi. Dam dengan Man. Dam dengan Man. Ada tak Man dengan Dam? Ada Man dengan Dam. Cikgu nak tanya kamu. Tak apa cikgu jawab. Sebab masa kan. Dam dan Man. Dia, Man dan Dam. Ini yang pertama. Dan ini yang kedua. Sama ke situasi ini? Kamu kena faham. Dia adalah situasi berbeza. Kenapa situasi yang berbeza? Nampak nama dia sama je. Sini ada Adam. Sini ada Adam. Sini ada Man. Sini ada Man. Sama je cikgu. Salah. Sebab apa? Sebab apa dia dikira sebagai situasi yang berbeza? Sebab untuk nama pertama adalah dikira sebagai wakil pertama. Dekat sini wakil pertama dia Adam. Tapi dekat sini wakil pertama dia Man. Jadi dekat situ dia dah berbeza dah. Jelas semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Itu maksud cikgu. Walaupun kita nampak cikgu terbalik je, sama je. Tak, jangan buat macam tu. Walaupun dia terbalik, tetapi pemahaman yang kamu kena faham, yang nama pertama ni adalah ambilan pertama. Nama kedua ni adalah ambilan kedua. Jadi dia berbeza. Dia adalah hasil yang berbeza.
Kamu tak boleh pilih dam dan dam dalam satu masa. Salah. Jadi dekat sini kamu kena faham. Walaupun kamu dapat nilai dam dan mat, ni mat dan dam sama. Tapi kamu kena faham. Yang ni ambilan pertama. Koma. Lepas koma, dia ambilan kedua. Habis dekat situ. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini, inilah situasi-situasi, inilah sampel-sampel dia. NS dia apa? NS dia ni semua NS dia. Okey. Perkara yang terakhir cikgu nak ajar pada hari ini adalah kita nak kira kebarangkalian. Kita nak kira kebarangkalian. Okey. Jadi cikgu padam. Cikgu ambil situasi yang sama. Cikgu ambil situasi yang sama. Daripada dua ambilan ni, cikgu nak kira kebarangkalian ain terpilih. Kebarangkalian untuk ain terpilih. Okey, apa kebarangkalian dia? Sampel kita dah ada dekat sini. Sampel kita dah ada dekat sini. NS kita berapa? NS kita? Kita kira sama-sama. Okey. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. NS dia ada 12. Okey. Kita nak kira kebarangkalian ain dipilih. P untuk kebarangkalian ain. Lepas tu NS dia 12. Sekarang kekerapan ain tu ada berapa? Jadi kita kiralah daripada sampel yang ada nama ain. Contoh 1. Lepas tu 2. Lepas tu 3. Dan 4, 5, 6. Jadi dekat sini kita ada 6. Kebarangkalian untuk ain dipilih di sini adalah 6/12. Jadi kita boleh kecilkan guna sifar 6. Kat sini kita akan dapat 1/2. Itu maksud dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, cikgu ambil satu lagi situasi. Nak kira kebarangkalian. Nak kira kebarangkalian. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di sini. Sekeping duit shilling dilambung sebanyak 2 kali. Kita kena faham dia punya situasi. Sekarang ni adalah tentang duit shilling. Duit shilling dekat sini yang pertama dia ada 2 bahagian je. Kepala dan ekor. Kalau dia dalam keadaan satu lambungan sahaja, sampel dia dekat sini cikgu buat K untuk kepala, E untuk ekor. Jadi dekat sini sampel dia kalau sekali lambungan K dan E. Tapi kalau dia buat lambung 2 kali, maksudnya kita kena buat lambungan pertama. Kita kena buat lambungan pertama. Ada apa kat lambungan pertama ni? Ada kepala dan ekor. Ni kepala dan ekor. Lambungan duit shilling yang sama. Lambungan duit shilling yang sama, iaitu lambungan kedua. Jadi dekat sini kita masih lagi boleh dapat kepala dan kita boleh dapat ekor. Sama juga kat sini kita boleh dapat kepala dan kita boleh dapat ekor. Jelas ke sampai sini? Boleh faham semua? Boleh. Okey. Jadi hasil dia apa kat sini? Hasil dia adalah yang pertama KK. Maksudnya 2 kali lambungan, 2-2 dia dapat kepala. Hasil dia yang kedua, kepala sebagai lambungan pertama, ekor lambungan yang kedua. Yang ketiga, ekor lambungan pertama, kepala lambungan kedua. Yang terakhir, 2-2 dalam keadaan ekor. Jadi sampel untuk 2 kali lambungan ni adalah K. Kita senaraikan semua. K, E. Lepas tu
I, K. Dan akhir sekali I. Inilah dia punya hasil. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Ha. Boleh. Okey. Jadi NS dekat sini ada berapa? Kita kira 1, 2, 3, 4. Jadi NS kita 4. Ingat NS ni penting. Okey, kita ambil soalan. Dia nak apa? Dia nak kebarangkalian dapat dua-dua kepala. Maksudnya dua-dua tu kepala. Lambungan pertama kepala, lambungan kedua pun kepala. Jadi P dekat sini cikgu panggil PA lah, peristiwa pertama. PA, NS kita dah tahu 4 lah. Kita nak kira kekerapan yang dapat dua-dua kepala. Mana dua-dua kepala? Lambungan pertama kepala, lambungan kedua kepala. Okey, kita dapat KK. Ada berapa kekerapan untuk KK? Ada 1 sahaja. Jadi kita letak 1/4. Jelas semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Ini cara kira kebarangkalian dah. Kita dah masuk kepada step yang seterusnya. Tadi cikgu ambil sampel dan NS je. Sekarang cikgu ambil kira kebarangkalian. Okey, kita ambil pula kebarangkalian yang seterusnya, iaitu 1 kepala, 1 ekor. Jadi daripada sampel tu, yang pentingnya sampel ni sebab kita senang nak nampak. 1 kepala, 1 ekor. Mana yang ada 1 kepala, yang mana ada 1 ekor? Cikgu letak PB untuk situasi nombor 2. Per dengan 4 terus sebab kita dah tahu NS dia sama dengan 4. 1 kepala, oh dah ada kepala, ada kepala. 1 lagi ekor, ada ekor, ada ekor. Jadi dekat sini ada 2 kekerapan. Dia tak mention pun lambungan pertama kena kepala, lambungan kedua kena ekor. Dia tak mention. Dia just bagi tahu berapa kekerapan nak dapatkan. 1 untuk kepala, 1 lagi untuk ekor. Jadi kat sini 1, 2. Ini adalah kekerapannya. Boleh kecilkan, dapat 1/2. Itu masuk kepada kiraan kebarangkalian. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Boleh. Okey. Jadi sekarang masing-masing satu huruf. No, kalau satu huruf jangan buat 2 kali, jangan buat anak panah macam tu. Kalau satu huruf kita kira macam biasa. Sekarang kita nak tutup kelas kita, kita nak try buat soalan B. Okey, cuba kira kebarangkalian dia. Cuba jawab soalan ni. Cikgu bagi masa. Ada 10 minit je lagi. Okey, soalan ni cikgu bagi masa 2 minit. Cari kebarangkalian huruf K dan huruf konsonan. 2 minit je. Lepas ni kita buat situasi ada 2 ambilan. Satu minit lagi.
Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, boleh ke cikgu nak buat soalan B semua? Boleh ke? Boleh. Okey. Satu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan sekolahku. Sekolahku. Senaraikan dulu dia punya sampel. Sampel dia adalah SEKOLAHKU. SEKOLAHKU. Kenapa cikgu senaraikan semua? Sebab dia kata satu huruf dipilih daripada perkataan. Maksudnya kamu kena senaraikan semua huruf yang ada dalam perkataan ni. Itu adalah sampel dia. Kemudian NS. Kira NS. NS dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. NS dia ada 9. Kebarangkalian untuk situasi pertama cikgu cakap PA kan. Per dengan terus M. 9. Sekarang K dia ada berapa? Kita kira K dia. 1, 2. Ada 2. Jadi inilah dia punya jawapan. 2/9. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi untuk huruf konsonan. Kod-kod ada yang tak tahu konsonan tu apa? Konsonan adalah huruf selain daripada A, E, I, O, U. Maksudnya PB. Terus buat per 9, konsonan kita kira. Kita ada S, kita ada K, maksudnya kita nak E, O, A ni kita nak. U tu kita nak. L, H dengan K. Kita tak nak, kan cikgu cakap selain daripada. Selain daripada A, E, I, O, U. Tak nak E, tak nak O, tak nak A, tak nak U. Jadi kekerapan untuk konsonan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita dapat 5/9. Inilah dia punya kekerapan. Okey, semua jelas ke? Boleh faham? Boleh. Habis. Okey, jadi sekarang ni yang terakhir cikgu nak pergi kepada latihan yang terakhir. Sekeping. Okey. Jadi ini sama je, ni sama je. Satu nombor ganjil, satu nombor 2 digit, itu sama. Macam yang cikgu ajar tadi, ini semua sama dekat kebarangkalian mudah ni, semua sama macam tu. Ni cikgu akan jadikan dia sebagai homework. Okey, yang terakhir cikgu nak ajar kamu adalah kebarangkalian peristiwa lengkap. Apa tu kebarangkalian peristiwa lengkap? Tengok kebarangkalian peristiwa lengkap. Senang je. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Tengok ke? Tengok. Okey, baik. Okey, contoh dekat sampel kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cikgu berhenti sampai 9. Sekarang NS kita ada berapa? Ada 9 juga. Kebarangkalian untuk kita dapatkan nombor genap. Cuba kamu kira berapa kebarangkalian nak dapat nombor genap? Bagi tahu je. Tak payah hantar kat cikgu. Bagi tahu je. 4/9. 4/9. Pandai. 4/9. Sekarang apa tu peristiwa lengkap? Peristiwa lengkap adalah PA. Maksudnya apa? Bila dekat sini PA tu bercakap tentang nombor genap, maksudnya kat sini PA pelengkap. Maksudnya kamu kena kira kebarangkalian untuk dapatkan bukan nombor genap. Tu cara dia. Jadi bukan nombor genap ada berapa kat sini? 6. Salah.
Kira. Ada berapa nombor genap dekat sini? Ya, 5. Per dengan 9. Inilah maksudnya peristiwa lengkap. Okey, cikgu nak pakai formula. Memang dia ada formula. Formula dia macam ni. Formula dia macam ni. Okey, tengok. Formula dia adalah PA sama dengan 1 tolak PA. 4/9. Ni peristiwa lengkap. Ni adalah peristiwa lengkap. Okey. Jadi bila kita nak dapatkan peristiwa lengkap dia, 1 tolak 4/9. 1, kalau kamu nampak dia pecahan, kamu kena tukarkan dia ikut nombor bawah ni. Dia akan jadi 9/9. Tu cara dia. Okey, sekarang 9 tolak 4, kamu dapat 5/9. Jadi jawapan dia sama sahaja yang macam cikgu tunjuk dekat sini. Boleh salin. Boleh salin. Okey. Jadi sekarang cikgu nak dengar suara sikit. Jelas ke kelas kita malam ni? Boleh faham? Boleh. Yang lain nak dengar suara? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Jadi kamu boleh tengok balik. Cikgu ajar peristiwa lengkap. Yang ni kita refresh balik kita punya satu ambilan. Yang ni ada 2 ambilan. Bila kamu tengok je cikgu buat anak panah ni, maksudnya ada 2 ambilan. Yang ni pun ada 2 ambilan. Ni ada 2 ambilan. Ni ada 2 ambilan. Ni 2 ambilan. Ni ada 1 ambilan. Sebab apa? Sebab tak ada anak panah. Jadi dekat situ itulah yang dimaksudkan dengan bab 13. Kebarangkalian mudah. Jadi Nakib, jelas ke Nakib semuanya? Boleh faham? Boleh. Okey, Kak Irina okey ke? Okey, cikgu. Senang je tapi kita kena buat latihan. Kita nak bagi kita serasi dengan soalan. Kita nak faham situasi. Kebarangkalian ni yang susah tu bukan kira kebarangkalian, tapi yang susah tu adalah nak memahamkan situasi. Okey semua. Okey, ada Arif, Wan Naim. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk malam ni. Selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey.